Okey, bajet makanan inilah akan kita bawakan topik perbincangan kita melalui segmen motivasi keuangan kita dan bersama narasumber kita pada pagi ini kita akan bersama Afiza Osili seperti biasa pakar keuangan kita yang akan membantu untuk menjelaskan bagaimana bajet makanan yang diperlukan dalam kehidupan harian kita. Ya, selamat pagi. Apa khabar? Khabar baik. Okay. Bajet makanan sudah sarapan? Sudah sarapan. Okay. Sudah bersarapan, tapi kalau dengan tajuknya hari ini bajet makanan, boleh kita dibahaskan apa sebenarnya tajuk kita ni pada hari ini, silakan. Okey, so bercakap mengenai bajet Ania, kita ni ada macam-macam bajet kan, macam bajet simpanan, bajet shopping, bajet minyak kereta dan lain-lain. So hari ini saya rasa saya mau touch on bajet mengenai bajet makanan lah sebab seperti yang kita ni sebut tadi, makanan ini adalah keperluan untuk mengisi parutnya orang kan. And then sesuatu keperluan lah dalam perbelanjaan kita ni setiap bulan. And then kalau kita ni dah hati-hati, ia boleh menyebabkan kita ni over budget dari yang telah ditentukan di setiap bulan. Jadi over budget, sebenarnya over budget melebihi dengan target ataupun yang sudah kita ni tentukan bajet bulanan kita ni dalam makanan. Kadang-kadang kalau kita ni keluar makan bersama rakan terlebih. Kadang-kadang kalau tadi kan beli barang tanpa senarai terlebih dan sebagainya. Jadi bagaimana kita ni ataupun mungkin boleh berikan contoh-contoh penyebab kita ni berbelanja melebihi bajet makanan yang kita ni perlukan. Okey. So saya terangkan dahulu mengenai bajet makanan yang biasanya kita ni bahagikan dengan dua tu. Okey. Salah satunya adalah makanan rumah. Dan yang kedua makanan luar. So bagi makanan rumah ni biasanya untuk kita ni masak di rumah ataupun memberi tetamu makan. Kalau ada acara tu sesetengah orang akan membeli makanan luar, makanan di rumah ni macam dalam sekali sebulan ataupun 2 kali sebulan, tertakluklah macam membawa seluruh keluarganya membeli tu. Manakala kalau makan luar, selalunya orang fikir makan luar ni yang ini kita ni makan sama keluarga ataupun kawan-kawan yang hanya sekali, maybe sekali, 2 kali saja dalam sebulan. Tapi kita ni lupa memasukkan yang makanan luar ni termasuk makanan tengah hari, makanan sarapan yang kita ni buat setiap hari yang indah kita ni bawa dari rumah. Betul. Sekali macam mana boleh berlebihannya untuk untuk makan di rumahnya. So kalau untuk makan di rumah, macam makanan harian kita ni yang sama keluarga apa tu sekali sebulan tu memang mencukupi untuk keluarga kita ni. Tetapi bila ada acara itu yang boleh menyebabkan bajet kita ni berlebihan. Pasal kita ni indah plan macam tiba-tiba macam saudara ke apa akan berkunjung apa, kata ni pun macam mau Joko memasakkan sesuatu ataupun buat acara ulang tahun apa di rumah, instead of membalinya masak takut di rumah, itu yang boleh menyebabkan terkacau bajet kita ni. Kalau makan luar pulang kan dengan keluarga, biasanya kita ni akan berhati-hati ni. Lain belangnya macam kalau kita ni makan macam besar-besaran di restoran ke apa, kita ni akan berhati-hati untuk berbelanja supaya indah melebihi bajet. Tapi kalau makanan tengah hari, makanan orang pagi apa, ini yang menyebabkan kita ni selalunya dah mencek bajet. Okey ni macam selalunya RM1, RM2 apa jua. Kali tiba-tiba kadang-kadang macam RM15 ya, berlebihan lah. And then yang ni paling important sebab kita ni kerja, kita ni indah sadar perbelanjaan makanannya dalam mana. Pasal dalam seminggu tu kalau makan besar tu maybe dalam sebulan kita ni memang buat macam sekali sebulan saja apa. Tapi yang makan di luar ni macam kalau tu boring kuan makanannya ke kemari lagi, itu yang boleh menyebabkan kita ni melebihi. Dan sebagai contoh jo yang makan luarannya macam selalunya aku budgetkan bulanan ni 150 sejanya kalau aku makan luar sama keluarga. Dan biasanya kita ni buat masa over the weekend lah. And then tapi kalau makanan tengah hari ni kadang-kadang like I said lah sampai 15 ataupun RM10 sehari termasuk minumannya. Jadi kalau dikira
macam RM10 tadi, kita ni kali dengan 5 hari kita ni bekerja, boleh jom mencapai 200 sebulan, which is melebihi daripada apa yang kita ni sudah plan. Atau yang banyak larilah. Okay. Jadi kalau kita ni lihat Jua, tadi saya dan Ato ada membincangkan, Ato lebih memilih untuk masak di rumah. Tapi kalau saya mungkin lebih memilih untuk makan di luar. Tapi bagaimana bagi Hafiza sendiri? Mana yang lebih ekonomi sebenarnya? Makan di rumah kah? Beli dari luar? Okay. So, Ani memang selalu kena tanya macam baik ku pack dari rumah ataupun balik saja. So, sebenarnya dua-dua ada orang ia punya kelebihan tersendiri. Okay. Saya sentuh dulu mengenai yang makan di luar, macam pasal kata ni biasanya macam nasi katok RM1.50 or nasi lemak ada yang RM1, ada yang 70 sen, ada yang 50 sen. Tertakluk di manalah kedainya. Ini bagi orang yang mananya diorang cakapnya, Ani aku ke kedai sejanya. Ndak payah aku ke kedai dan aku order dan aku bawa ke kerja. So indah tu. And then kadang-kadang ada penjual makanan ke office. So jadi ndak payah ke sana kemari kan. Macam penjual makanan yang kecil-kecil, diorang menjual macam dami-dami tentunya. Save masaku, masaku tu dapat ku buat untuk benda lainnya. So aku ndak payah memasak. Okay. Tapi kalau biasanya yang membuat ia berlebihan, bila kita ni langu. Betul. Kita ni langu kan makan benda yang sama. Hari ini sama je penjualan ni bawanya kan. Macam mungkin sebulan, 2 bulan indah lah. Macam sudah 3 bulan langu je kuahnya. Cuba kuahnya makan luarnya. Sudah tu anilah habit ni terbawa macam mana tu ani langu ku makan ku lagi luar macam tu. Atu yang terkacau. Memula memang okey, memang dapat dia tu. Atu variasinya indah banyak lah. Atu yang namanya. Bagi makan di rumah pula, okey, yang ani kita ni memang membeli makanan mentah untuk dibawa, and actually quite affordable lah. Pasal kira banyak, kira seekor atau kita ni boleh beli dalam RM4, RM5 macam tu kan seekor atau, and then boleh sampai dalam sebulan. Untuk kalau kita ni bawa dari rumah, maybe 5 days satu pun enough untuk seorang. Okay. So, tapi yang ni usaha. Betul. So, ada yang tadi kita masa ni banyak lah. Masa macam memakan masa. Ya, kadang-kadang sama ada kita ni masak malam sebelumnya, panaskan esoknya, ataupun terpaksa kita ni macam kalau untuk orang yang suka makan fresh apa tu kan, mesti pagi tu menyediakan. Dan yang bangun awal lagi untuk mengantar anak sekolah. So masa tu yang orang kita ni tertarik sana kemari mencari atu yang salah satunya yang tu, tapi boleh men-save banyak peluang tu. Apa salah? Kalau makanan disediakan di rumah, kita ni dapat kontrol macam variasinya tu boleh lain-lain. Betul. Pasal and then kita ni sediakan sendiri, and then kita ni boleh macam lebih banyak supaya lebih kenyang. So kalau lebih kenyang kita ni membali-balikan tu lebih banyak dan seimbang. Seimbang mengikut macam maybe okeynya aku tambahlah sayur apa tu. Pasal kalau membali di luar ada yang nada kan macam pasal sebab yang murah, ada yang durang tulak-tulaknya macam maybe ndak banyak sayur, ndak ada sayur langsung je sambal saja. So dari itu kita ni macam langu tu pun macam kita ni boleh pilih-pilih. Indah salah kalau mau macam kadang-kadang aku bawa makan dari rumah, kadang-kadang makan di luar juga. Betul. So kita ni mesti merancang lah apa yang kita ni kan bawa apa tu supaya kita ni tahu macam okay, aku indah langu, and then dari sana macam budget kita ni pun teratur. Okey, nanti kita akan bertanyakan satu lagi soalan dan juga ada soalan Cik Pumas ni. Tapi kita berehat seketika. Kita berehat dulu. Kita akan kembali selepas ini nanti.
Kewangan kita ni untuk hari ini bersama dengan Afiza Osili. Sudah pun dikongsikan pelbagai informasi tadi, di antaranya betul lah kalau kita ni membeli sekiranya RM50, soalnya makan di luar, tapi kalau tadi membeli barang mentah dapat di-adjust berapa banyaknya, kita ni dapat tambah lagi banyak, lebih seimbang kata Afiza. Tapi mungkin itu kalau kita ni untuk makan seorang, kalau tadi mungkin berkeluarga mungkin lain lagi pengiraan bajetnya. Jadi betul. Di sini kalau tadi saya tadi bertanyakan dengan mana yang lebih ekonomi, membawa makanan dari rumah ataupun makan di luar. Dan sebenarnya dalam bajet makanan ini berapa standardnya dan juga berapa peratusnya setiap gaji yang kita ni perolehi untuk mengeluarkan bajet makanan. Misal kata kalau gaji RM1,000, berapa peratus bajet untuk makanan? Atau payah untuk ketani adjust lah, pasal kadang-kadang kan kalau ketani ini berkeluarga, mungkin ketani memerlukan melebihi dari atau macam maybe melebihi lah 30% ataupun 20%. And then ikut juga macam perkembangan anak tu kan. Juga pasal makanan tu bukan saja makanan macam makanan rumah. Ia termasuk semua macam nyorang kalau ada anak damit, susu lain lagi apa tu kan termasuk dalam makanan tu biasanya orang campur saja kan. So itu yang membuatkan kadang-kadang boleh sampai 50% daripada gaji ketani. Memang betul. Ya. Memang betul, sebab ya. macam ada benda-benda yang ni memang mahal kan, macam tepung susu dan apa tu macam itu. Dan orang selalunya masukkan itu dalam bajet makanan sebab itunya orang groceries kunya setiap bulan kan termasuk dalam itu. So itu yang boleh menyebabkan ia dalam 50% lah daripada gaji ketani. Tapi kalau 50% itu boleh dikatakan berlebihan sudah. Kalau biasanya orang yang ada keluarga tapi macam tinggal dengan keluarga, mungkin diorang selalunya akan menggunakan dalam 10 ke 20% daripada 10 ke 20% daripada gaji. Tadi kami ada juga membincangkan kadang kita ni terlekap. Kita ni yang barang dalam senarai pun dibali juga. Jadi macam mana? Mungkin ada tips-tipsnya. Bagaimana supaya indah dalam kita ni me-adjust bajet makanan ni? Atau yang paling important, sebelum kita ni ke kedai membeli barang makanan, makan dulu. Biarkan perut kenyang. Because normally kalau kita ni kenyang, so when we go to the supermarket, macam kita ni lihat benda-benda macam snacks apa tu, kanyang ku macam ndak aku perlu ni, I don't think aku perlu masukkan dalam sinarai ku pun macam nya dada ni kan. So kita ni akan macam melihat-lihat benda na tu macam pasal kita ni rasa kanyang. Salah satu psikologi. Memang daripada pakar motivasi Dr. Fazila Kamsah mengatakan katanya kalau kita ni kan shopping, biarlah kita ni makan dulu, biarkan perut kenyang sebab kita ni akan merasa letih melihat dan apa saja yang diperlukan yang kita ni akan beli dan sebagainya. Jadi perut kita ni mesti kenyang. Betul. Jadi di sini bagaimana untuk kita ni lebih peka dalam bajet permakanan kita ni? Okay, so ada 2 langkah mudah yang dapat diikuti. Satu adalah merancang bajet ketani awal bulan. Masa awal bulan itu mesti ketani rancang. Jadi pertama kali macam terima segaji itu, ketani tolak sebarang pinjaman yang ada dengan bank, tolak lagi dengan bills, tolak lagi dengan simpanan. Itu important. Selebihnya barutah ketani untuk berbelanja. Untuk apa saja yang bajet yang telah saya sebutkan macam maybe untuk minyak kereta ke apa tu. So makanan ni termasuk dalam selebihnya. Supaya ketani tidak terkacau duit simpanan. Because selalunya orang macam simpanan ni menjadi selebihnya di dalam selebihnya sebelumnya tu. So jadi kalau ni macam ketani boleh anulah maybe 30% kah daripada selebihnya tu ketani ambil untuk membuat apa saja makanan yang ketani mau rancang dalam sebulan itu. So memang important lah macam pasal biasanya orang cakap kan kalau budgeting ini setahun sekali apa tu. Tapi kalau makanan kita ni dah tahu pasal bulan itu mungkin ada hari jadi isteri, suami ataupun anak kan apa. So that's why awal bulan sebaik saja terima gaji atau tah kita ni plan. Okay, aku akan makan ataupun aku akan bawa makanan apa tu. So budget atau disetetapkan tah sudah. Supaya ketani indah apa tu melencong.
Betul sekali. Artinya di sini kita ni perlukan bajet yang tetap supaya kita ni tidak melencong ke arah perbelanjaan-perbelanjaan yang lain. Jadi itulah di antara satu tips yang dapat juga kita ni mengawal bajet makanan kita ni. Mungkin ada kata-kata dapat dikongsikan kepada penonton kita ni di luar sana. Okay, so kata-kata lain adalah kalau macam ada things lah yang perlu di advice arah kami boleh dihubungi arah email address ask.fpab@outlook.com ataupun laman sosial kami di Instagram fpab_bn ataupun arah Facebook FPAB. So di sana macam penonton boleh bertanya dengan lebih lanjut and then ada kami punya pakar kewangan yang dapat pasal bukan saja pasal bajet ni kan. Ada benda-benda lain juga biasa yang tercover masa atau pasal the time limit and stuff. So boleh di sana bertanya apa tu lah. Sekiranya ada masa-masa tu mengajut, misalkan ada majlis, ada suka duka, jadi bajet makanan itu. Di manakah bajet itu yang akan kita ni ambil? Adakah bajet yang kita ni peruntukkan sudah untuk makanan ataupun daripada simpanan? Okey, kalau bajet yang mengajut, yang itu kan, dan yang isalah suka duka, kita ni dah tahu kan, yang itu. Jadi sana yang paling penting kalau tu adalah duit kecemasan. Kita ni cara duit kecemasan, iaitu dari simpanan yang lama-lama yang kita ni simpan itu, kita ni pakai dulu. Tapi sudah kita ni guna, mesti kita ni top up balik. Jadi itulah sedikit sebanyak dikongsikan mengenai dengan bagaimana caranya kita dapat kalau sekiranya suka duka, ada kecemasan, kita ni pakai daripada savings kecemasan. Jadi untuk topik kita pada hari ini, mungkin ada kesimpulannya sebelum kita berpisah, silakan. Jadi sebelum berpisah itulah mesti kita ni cek lah bajet makanan itu. Pasalnya orang kita ni macam keperluan je tu kan, aku perlu makan apa tu. So macam kita ni tentu spend lebih banyak daripada benda lain. Indah salah, tapi jangan juga berlebihan sampai pembaziran. Betul. Okey. Itu dia antara topik yang kita bincangkan menerusi segmen kita pada hari ini, motivasi keuangan iaitu bajet makanan. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Afizah Usili iaitu pakar keuangan kerana membantu dan juga menjelaskan mengenai topik kita pada hari ini. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Sama.